Hai, welcome to Kahi Channel. Kongsi apa hari ini guys? Jangan lupa subscribe, tekan loceng, like dan share. Okey, kali ini saya nak kongsikan cara-cara macam mana kita nak buat pemeriksaan Puspakom. Pemeriksaan Puspakom ni dia banyak kategori. Kali ini kita nak fokus pada pemeriksaan khas untuk tukar kegunaan. Kenapa perlu buat pemeriksaan ini? Ini kerana untuk daripada kereta kegunaan dia e-hailing, kita nak tukar kepada private ataupun persendirian. Daripada kereta e-hailing, kita nak buat tukar nama ataupun kita dah jual kereta tu, kita tak boleh nak terus tukar nama kereta tu dengan hanya membuat B5 ataupun Puspakom untuk tukar nama. Kita kena buat dua benda. Yang pertama, kita nak kena buat pemeriksaan khas yang macam saya tunjuk tadi, dan yang kedua, pemeriksaan tukar nama. Okey, kedua pemeriksaan ni dipanggil juga dengan buat B2 dan juga buat B5. Tapi dalam video ni saya nak fokus pada macam mana kita nak buat pemeriksaan khas sahaja. Sebab dia lebih kurang saja, saya nak fokus pada buat pemeriksaan khas untuk tukar kegunaan sahaja ataupun dipanggil B2. Ada beberapa perkara yang kita perlu buat sebelum kita buat B2 ni. Maknanya kenderaan itu sendiri kita nak kena pastikan kenderaan berada dalam keadaan yang baik. Apa yang dimaksudkan dengan kenderaan berada dalam keadaan yang baik? Seperti tayar masih lagi okey, masih lagi ada bunga, semua lampu berfungsi dengan baik. Headlamp, lampu brek, lampu ketiga, lampu signal, horn berbunyi, sistem brek berfungsi dengan baik. Maknanya brek okey, handbrake okey, apa lagi? Makna kata secara asasnya kereta dalam keadaan yang sesuai untuk kegunaan harian. Okey, untuk kita persiapkan ataupun prepare kereta tu okey ke tak, kita boleh je buat booking dulu ataupun kita check kereta dulu, mana-manalah. Tapi kalau kereta okey, okey je lah, tak perlulah nak check beria sangat. Okey. Seterusnya, pastikan tinta dibuang. 3 cermin je yang kita wajib buang. Yang pertama, cermin yang depan, cermin yang besar di bahagian hadapan. Yang kedua, cermin di hadapan, iaitu di sebelah driver. Dan cermin yang ketiga di bahagian sebelah driver. Pastikan tinta tu semua buang. Walaupun tinta tu nipis ataupun dah terang, masih lagi tidak menepati syarat dia, nak kena buang terus, senang. Buang, dan getah ataupun gam yang melekat dekat cermin tu, gam tinta tu pun kita buang sekali, kita cuci siap-siap. Dan pastikan kereta tu bersih lah, kita basuh dan sebagainya lah. Okey, di sini saya nak kongsikan macam mana cara kita nak booking dan step seterusnya. Okey, selamat menonton guys. Untuk langkah pertama, pada pengguna Android, pergi dekat Google Play Store, type dekat carian Puspakom Apps. Dia akan keluar dan tekan install. Macam yang ni dah install. Jadi kita terus tekan open. Dia akan keluar macam ni guys. Kepada yang tak ada akaun lagi, boleh create account dekat sini. Okey, tekan dekat link yang dia bagi. Okey, dia akan keluar macam ni. Register now. Daftar sekarang. Okey. Bila kita tekan ni, inilah dia punya
Okey, korang tekan je individu, isi maklumat tersebut, nama, email, password, dan last sekali confirm password. Macam biasalah. Tekan register. Dia akan keluar macam ni, kosong. Sebab apa? Sebab tak ada booking lagi. Okey, untuk kita buat booking, kita tekan pada button biru tu yang ada simbol tambah. Okey, ni dia punya maklumat-maklumat yang dia minta lah. Korang boleh tengok dulu. Yang atas sekali ni nombor plat kereta. Isi je. Isi secara manual lah. Type satu-satu. Nombor chassis, nombor enjin, brand kereta, keluaran apa, Pro 2 ke Proton ke Nissan ke, model kereta, semualah. Korang boleh ambil dekat maklumat ni dekat Grant. Make sure Grant ada, baru boleh buat Puspakom. Okey, macam ni sebab maklumat. Sebagai contoh, ambil yang mana ada je yang pernah booking, dia akan keluar situ, boleh pilih. Ni contoh lah, bila dah isi nanti dia akan jadi macam ni lah. Okey, tekan yang biru. Okey, kita akan buat pemeriksaan khas B2 untuk tukar kegunaan kereta. Sebab kereta tu kereta e-hailing, kita nak tukar kepada private. Bila kita tekan khas tu, dia akan keluar ni, benda apa yang kita nak buat kat kereta tu. Semua senarai dia keluar dekat situ. Tukar enjin ke, tukar ganda ke, tukar hak milik ke, tukar kegunaan ke, tukar transmisi, macam-macam lah. Macam ni kita nak tukar tukar kegunaan. Okey, selain daripada tu, yang step tadi tu, yang kita nak pilih khas ke apa ke, macam ni sebagai contoh lah. Arahan JPJ ke, tukar milik ke, trailer ke. Sebagai contoh dia, kita ambil yang tukar milik tu. Tukar milik ni orang panggil B5. Okey, tekan dia, tekan dekat apa, tukar milik, pilih lokasi yang berdekatan. Ni sebagai contoh lah, tekan yang biru. Kalau bukan PKP ataupun lockdown, kita boleh terus pilih hari yang seterusnya. Tapi sebab PKP sekarang ni, dia nak 3 hari booking baru dia boleh masuk dalam booking. Okay, kita back semula sebab kita nak buat pemeriksaan khas. Kita tekan dekat khas, kita cari dekat benda apa yang kita nak buat. Kita nak buat tukar kegunaan, klik pada tukar kegunaan. Lepas tu tekan biru, button biru, select macam tadilah. Kalau tinggal KL, tekan KL, pilih daerah yang berdekatan. Okey, kita akan terus pilih 20 hari bulan. Okey, dia akan keluarlah masa mana yang kita nak, kita boleh pilih. Macam saya pilih pukul 8. Kenapa pukul 8? Sebab masuk awal, siap awal. Okey, kat sini kita kena masukkanlah attendant. Orang yang nak bawa kereta tu pergi inspection. Okey, masukkan maklumat dia. Yang ni saya letak nama contoh je ni, Talib bin Dolah. Masukkan semua ni. IC pun dia nak, nombor IC. Maklumat ni penting lah. Cuma rembat je tu. Masukkan nombor phone. Tekan biru. Okey, ni dia akan keluar detail maklumat yang kita isikan tadi.
Okay, semok semula. Okay, yang ni senarai dokumen yang kita nak kena bawa masa inspection tu. Okay, dia ada satu-satu lah. Ni lebih kepada kenderaan perdagangan, teksi dan sebagainya lah. Tapi kita just nak buat inspection tukar hak milik. Kita just bawa geran sahaja. Vehicle registration card. Okay, bila settle tu semua, kita scroll ke bawah. Kita cari button confirm. Tekan confirm. Okay, ni jumlah yang kita kena bayar. Okay, kita tekan pay tu. Bayar ni dia kena bayar terus lah, guna debit card. Okay, agree. Okay, ni isi macam biasa, macam korang shopping online, masukkan maklumat tu semua. Lepas korang dah bayar apa semua tu, dia akan hantar email. Korang boleh cek dekat email korang, booking tu dah masuk dan korang dah booking lah untuk inspection tu. Okay, yang ni slip untuk inspection. Okay, kalau kata korang tolong bookkan untuk member, kena bagilah slip ni dekat dia. Kau print ke apa ke, screenshot ke, sebab benda ni penting. Satu, dia nak barcode ni, QR code ni, dan bawah tu sekali dia akan senaraikan lah dokumen apa yang nak kena bawa. Okay, yang ni resit lah, resit bayaran tadi. Yang korang bayar tu dia dah bagi resit siap-siap. Okay, settle yang tu. Seterusnya, okay, sehari sebelum inspection dia akan hantar reminder lah. Dia akan email semula kat kita, reminder untuk cek ataupun buat pemeriksaan. Okay, ni pintu masuk pagar Puspakom. Korang tanya guard tu, dia akan suruh kau masuk dalam ni untuk ambil nombor giliran. Patah balik dekat sini untuk check in, scan QR code. Lepas tu dia akan keluar dekat email korang yang korang dah check in untuk inspection pada hari tersebut. Kau boleh semak lah dia punya ni, tapi tak penting pun yang ni. Macam logo apa semua tu kau abaikan lah. Tu korang patah balik dekat sini, kereta akan parking dalam bawah tu, bawah bumbung ni, dan masuk semula dekat kaunter, isi borang tu, dan tunggulah seorang panggil apa semua. Okay, settle semua inspection. Korang akan terima satu slip, akan terima 2 email, satu slip bayaran yang dah selesai tadi. Okay, maknanya korang dah check in dan dah berurusan kat kaunter lah ni. Lepas tu email yang kedua, bila selesai inspection semua, dia akan bagi keputusan pemeriksaan. Korang boleh buka dekat email tu nanti. Okay, beginilah rupa dia. Okay, lulus dengan jayanya. Okay, bila dah selesai semua tu, korang bolehlah keluar daripada kawasan situ dan balik ke tujuan masing-masing. Okay, setakat ini saja perkongsian saya pada hari ini. Saya harap sedikit sebanyak dapat membantu anda semua. Dan kalau nak senang, korang bagi je Rana buat. Tapi tak salah lah kalau korang nak cuba buat sendiri. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum.